Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah meskipun secara online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa menuntun kita, Dia adalah gembala yang baik bagi setiap kita, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Dan saya sangat senang dan bersyukur kaum wanita tetap setia, tetap kuat, tetap percaya pada Yesus di tengah-tengah situasi yang gak gampang seperti ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa menuntun kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh memasuki ibadah kita. Kita mau bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah hidup kami boleh tetap menyembah Tuhan, kami boleh tetap percaya kepada Yesus, dan Tuhan boleh senantiasa menolong kami, memberkati kami, terlebih khusus untuk kaum wanita, boleh tetap kuat di dalam perjalanan hidup ini. Biarlah iman kami boleh tertuju kepadamu. Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami, Engkau yang senantiasa menuntun kami, mengarahkan kehidupan kami ke jalan yang benar. Dan kami percaya bahwa keselamatan yang Yesus berikan bagi kami membuat kami boleh semakin menikmati anugerah Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menyertai dan Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Ya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dia senantiasa menuntun kita, mengarahkan kita, memelihara kehidupan kita. Sampai detik hari ini, sampai usia yang juga Tuhan percayakan, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Kita naikkan pujian, Tuhan adalah gembala. Jalan yang benar.
Mari kita siapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Dan waktu ini Tuhan, kami mau belajar sesuatu dari firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneduhkan hati kami, dan boleh senantiasa membuat kami bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Berkati setiap kaum wanita yang boleh mendengar, dan biarlah kami boleh semakin percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Dan biarlah dalam hidup kami juga boleh semakin berhikmat di dalam menggunakan kata-kata kami Tuhan, di mana kami boleh senantiasa membangun dan bukan saling menjatuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman. Kedua hamba-Mu di dalam keterbatasan, Tuhan berbicara dengan bahasa yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. 姐妹们，下午好。 Apa kabar kita semua? 今天我们好不好？ Saya berdoa setiap kita di rumah dalam kondisi yang baik dan sehat. 我为姐妹们祷告，希望我们大家都在健康的状况当中。 Mari hari ini kita mau sama-sama belajar kembali firman Tuhan. 今天下午我们还是要学习神的话语。 Saya berikan judul perhatikan perkataan kita. 我们的主题今天就是注意我们的话语。 Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. 姐妹们，我们一起来打开我们的圣经，在路加福音。 Bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti dengan bahasa Mandarin. 呀，先从印尼文读先。 Lukas 6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. 姐妹们，在路加福音第6章45节，这里说到，善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。 Nah, kaum wanita yang dikasih Tuhan, ada sebuah fakta yang sangat menarik dari seorang wanita. 姐妹们，有一个非常有趣的故事，就是说到关于有一个女人， Dikatakan kalau seorang wanita dalam satu hari dapat berbicara hingga ribuan kata. 这里说到女人在一天当中可以说到1000多句的话语。 Penelitian berbicara kurang lebih ya, dalam satu hari sekitar 20.000 kata wanita mengeluarkannya. 有一个研究这样的报道说，一个女人在一天里可能会说出2万多句的话语。 Hampir 3 kali lipat dari laki-laki. 这个数据告诉我们，女人所说的话有3倍的多，超过男人。 Yang hanya sekitar 7.000 kata per hari. 男人普通来说，一天只能说7000句话语。 Itu karena otak wanita punya protein berbicara lebih, dikatakan. 这里说到，因为女人的后脑有一个非常有营养的，可以说出很多话语来。 Nah, yang kedua katanya perempuan adalah pengamat yang baik, dikatakan. 第二方面呢，女人是一个非常有注意力的一个人。 Contohnya ketika pergi ke pesta, wanita itu akan lihat banyak sekali hal. 比如说，当我们去宴会的时候，我们会注意很多的事项， Mulai dari dekorasi, pakaian, dan lain-lain. 从人客到来的那些服装以及装饰，所有会场的装饰， Semua diamati begitu ya. 所有的我们都拿来注意。 Yang ketiga, wanita itu berbicara untuk memecahkan masalah. 女人说话的时候，有时也会为了解决问题， Karena dia punya keingintahuan yang tinggi. 因为我们有一个好奇的心。 Dan yang keempat adalah berbicara adalah komunikasi yang sangat baik, dikatakan untuk wanita. 还有就是女人的这个交流是通过谈话而来的， Contohnya curhat atau cerita sesuatu tentang dirinya.
比如说，我们把我们的心事告诉人，但是我们可以谈其他的话题， katanya bikin lega, katanya seperti itu. 会让女人的心觉得更舒畅。 Namun kita harus sama-sama sadari bahwa wanita juga seringkali dianggap terlalu banyak bicara. 但是我们要承认，其实女人有时候是说的太多了。 Atau dikenal, mohon maaf, dikenal dengan sebutan cerewet. 对不起，有的人会称爱说话的女人是一个很唠叨、很啰嗦的女人。 Karena tanpa disadari terlalu banyak berbicara dapat menimbulkan dampak yang negatif. 实在来说，假如我们说的太多的话，会带来负面的影响， Membuat lawan bicara bisa sakit hati. 会让我们跟他谈话的那个对方会觉得他的心会感觉到心痛， Bahkan kepahitan. 可能会有一些的苦恼。 Dan ini merupakan penghambat untuk melayani orang-orang di sekitar mereka. 所以这会成为我们的拦阻。当我们要侍奉周遭的人的时候， Mari kaum wanita kita sama-sama belajar 姐妹们，让我们一起来学习， untuk tidak lagi memperkatakan sesuatu yang negatif 让我们不随便的说一些负面的话语， atau kurang penting ya, 或者是不重要的。 tetapi berusaha untuk memperkatakan sesuatu yang membangun 但是我们可以说一些可以建立人的话， dengan penuh kehangatan, 非常温柔的、热情的， keramahan, 非常的谦和， dan sukacita. 而且可以带来喜乐的话语。 Mari kaum wanita, 姐妹们，我们一起来， kita mau sama-sama mengalami terobosan dan transformasi daripada Tuhan. 我们要有一个可以走出这个困境以及重生，让我们可以改变的。 Di dalam berkata-kata ada beberapa hal yang setiap kaum wanita juga saya gitu ya harus perhatikan. 在说话的技巧当中，我们应该要注意，包括姐妹们还有我自己。 Yang pertama, 首先， hidup dan mati dikuasai oleh lidah. 生与死是由石头掌权的。 Amsal 18 ayat 21 berbicara seperti itu. 在箴言18章21节里说到， Hidup dan mati dikuasai lidah. 生死在石头的权下， Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 谁喜欢把它说出来的，会被它吞灭。 Ya, ingat pada saat perkataan berkat diucapkan, 当我们说出祝福的话的时候， berkat itu menjadi sesuatu tudung yang menyelubungi, 这个祝福就像一顶帽子，把我们圈在里面， ya, menyelubungi kita. 就是保护着我们， Sehingga hidup kita selalu berada dalam situasi berkat Tuhan. 所以我们的生活常常在神的保佑之下。 Namun demikian juga dengan perkataan kutuk, 同样的，假如我们说出咒诅的话， itu akan seperti racun yang menyebar ke seluruh syaraf sehingga kita rusak. 就好像就是毒素已经蔓延到我们身体的每个神经，以至于我们的生活会非常的困难， Melemahkan kehidupan kita 让我们生活变成很软弱， dan akhirnya mencelakakan kita sendiri. 而且会让我们生活很糟糕。 Ingat kaum wanita, 姐妹们，我们要记得， gunakanlah perkataan kita 我们要使用我们的话语， yang baik agar kehidupan kita berada dalam lingkup berkat Tuhan. 让我们可以在神的祝福之下来生活， Bukan hanya saat ini tapi sepanjang hidup kita. 不单单是现在，而是整个我们的人生当中。 Dan yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? 第二，我们要注意的， Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dikatakan. 一个智慧、一个善言的心里所充满的，口里就说出来。 Itu juga ditulis di dalam Matius 12 ayat yang ke-35. 在马太福音第， Jadi ingat kaum wanita, 姐妹们，我们要注意， sadari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita 我们记得我们所说出来的每一句话， selalu berasal dari perbendaharaan hati. 是我们心里所存的。 Ingat apabila mengeluarkan kata-kata yang kotor, 记得我们假如说一些脏话的话， kata-kata yang menyakitkan, 或者让人心痛的话， kata-kata yang tidak jujur, 或者是不诚实的话， atau memfitnah orang lain, 或者是诽谤别人的话， apa yang keluar 我们所说出来这些， dari mulut kita
从我们口里所说出来的这些话， itulah hati kita sebenarnya. 其实那就是我们心里面所存的心意来的。 Firman Tuhan berkata bahwa perkataan negatif yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita yang jahat. 圣经里说到，恶人从他心里所存的恶就发出来了。 Namun demikian juga sebaliknya. 反过来， Apabila kata-kata kita positif, membangun, 假如我们的话语是正面的、正能量的，可以建立人的话， keluar kata-kata dari hati kita yang baik. 其实也是从我们内心里面所存的心意把它说出来。 Firman Tuhan bilang perbendaharaan yang baik 所以圣经里面说，心里所存的， di dalam diri kita. 就是在我们内心里面心里所存的。 Dan yang ketiga, apa yang perlu kita sama-sama perhatikan? 第三方面，我们姐妹们要注意的， Perkataan yang berhikmat. 就是智慧的话。 Pengkhotbah 10 ayat 12 berbicara seperti ini. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. 就是在传道书第4章12节里说到，智慧人的口说出恩言，愚昧人的嘴吞灭自己。 Firman Tuhan berkata perkataan mulut orang yang berhikmat pasti membangun. 这里说到智慧人的口一定说出一个有建立性的话， Menguatkan, mendidik, 可以兼顾人，可以辅导人、教导人， dan juga berhati-hati. 而且非常谨慎地说出他的话语。 Dan dikatakan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain. 这里说到我们所说的这些有善言的话，不单单对我们有益处，对我们周遭的人都有益处。 Sedangkan kata-kata orang bodoh 而愚昧人所说的话呢， ialah kata-kata yang negatif. 是负面的话。 Kata-kata itu akan kembali kepada diri kita sendiri, bahkan melukai orang lain. 这些话可能会伤了我们自己，同样也会伤了我们周遭人的心。 Jadi kaum wanita kita mau sama-sama belajar ya. 姐妹们，我们一起来学习。 Ingat perkataan kita sangat berkuasa, 我们要记得，我们所说的话其实是有权柄的， bahkan berpengaruh terhadap diri kita dan orang lain. 其实对我们周遭的人以及对我们自己都有影响。 Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan kata-kata kita. 所以在说话上，我们要非常的谨慎。 Setiap kita harus jadi wanita yang berhikmat 我们每个女人、姐妹们都要成为一个有智慧的人。 dan dikuasai oleh Roh Kudus. 我们恳求圣灵可以帮助我们，充满我们。 Itu 3 hal yang harus kita sadari. 这3方面是我们要非常注意的。 Saya ulang, ada 3. 我们再次的重复，有3点。 Yang pertama adalah hidup dan mati dikuasai oleh lidah. 第一项就是生与死都是在舌头的权下。 Yang kedua, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. 一个善人所口里所出的是恩言。 Dan yang ketiga adalah perkataan yang berhikmat. 第三就是说有智慧的话。 Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. 所以姐妹们，这3样是我们非常要注意的。 Ingat kaum wanita, 姐妹们，我们要记得， perkataan kita selalu memberi pengaruh dalam kehidupan kita semua. 我们所说的话常常会造成我们自己生活上的反应。 Perkataan dapat membawa hidup ataupun kematian. 我们所说的话可以造成生，也可以造成死。 Perkataan selalu berasal dari hati kita. 我们所说的话，其实是我们内心里面的心意来的。 Dan perhatikan satu hal ini. 我们要注意一项事， Dari cara kita berbicara akan terlihat siapa diri kita. 从我们说话的方式、态度，人们可以看出我们到底是怎么样的人。 Sebab itu perhatikanlah perkataanmu. 所以我们要特别谨慎注意我们的言语， Jangan karena perkataannya kurang penting atau bodoh, 不要说一些不重要或者是愚昧的话语， suatu hal negatif menimpa diri kita. 这些负面的影响就会临到我们， Seperti bumerang ya, senjata makan tuan. 就好像一种玩具，那个危险标，它抛出去，它会返回来。 Tapi saya percaya kaum wanita di tempat ini senantiasa mengeluarkan perbendaharaan yang baik. 我相信我们的主内的姐妹们常常会从心里说出善言来， Perkataannya bisa jadi berkat buat orang lain. 这些话语可以成为别人的祝福。
Karena kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. 因为我们的生活是由圣灵充满的， Jadi berkat buat keluarga, 可以成为我们家人的祝福， buat orang di sekitar ya, tetangga kita, 可以成为我们左邻右舍的祝福， dan banyak orang. 可以成为众人的祝福。 Matius 12 ayat yang ke-36 menutup renungan kita hari ini. 马太福音第6章， Saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia, nanti akan dengan bahasa Mandarin. Matius 12 ayat yang ke-36, sama-sama kita membacanya ya. 在马太福音第12章 Tetapi 12 ayat 30. 12章36节， Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 在马太福音12章36节里，圣经告诉我们：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子必要记供出来。” Jadi sepanjang hidup kita harus sadar ya, kalau 所以 kita 姐妹们，在我们整个人生里，我们一定要记得， bahwa setiap kata-kata kita nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 我们所说的每一句话，以后在神的脚前，我们要为他而负责任的。 Yesus sudah mengingatkan kepada kita. 耶稣已经提醒我们了， Biarlah kita boleh sama-sama semakin mengenal Tuhan kita 让我们可以越来越认识我们的主耶稣， di dalam Yesus Kristus. 就是在认识耶稣， Sehingga kita boleh punya hikmat 让我们可以有智慧， dan kita punya perbendaharaan yang baik. 而且我们内心里面所储存的就是善言善语， Biarlah kita boleh sama-sama belajar tentang hal ini. 让我们可以一起来学习关于说话的这件事。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 姐妹们，耶稣祝福我们每一个姐妹们， Mari kita bersatu di dalam doa. 让我们再次的在主脚前祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih 主啊，我们感谢你， Engkau senantiasa memelihara hidup kami. 你已经怎么样的护卫着我们，保守我们。 Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, 我们今天听了你的话语， untuk kami boleh berhati-hati dengan kata-kata kami. 让我们可以在说话上非常的谨慎， Karena kami sadar apa yang keluar dari mulut kami itulah hati kami. 因为我们晓得从我们口里所出的，其实是我们内心里面所存的。 Tapi ajarlah kami boleh memiliki perbendaharaan yang baik dalam hati kami. 让我们内心可以储存一些善言，求神帮助我们， Sehingga yang keluar dari mulut kami adalah berkat bukan kutuk. 以至于从我们口里所出的一切话都是祝福的，而不是咒诅的话， Dan itu boleh menguatkan orang lain, 而且可以让这些话建立其他的人，兼顾其他的人， dan bahkan diri kami sendiri. 甚至是兼顾我们自己。 Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. 主啊，求你祝福我们每一个在座的， Biarlah kaum wanita boleh tetap setia dan beriman kepada Yesus, 让我们每个姐妹们都能够信靠仰赖我们的主耶稣， yang boleh menjadi sumber hikmat, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan bagi kami. 是我们智慧的来源，帮助的来源，恩典的来源。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，感谢你， Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Saya berdoa setiap kita tetap dalam kondisi yang sehat dan baik. 我为姐妹们祷告，希望每个姐妹们都在身体健康、心理喜乐的情况之下。 Tuhan Yesus memberkati. 耶稣祝福大家。